Yang kedua, kita di sana jihad. Maka orang yang berjihad kena banyak sabar. Apa jihad kita di Mekah, di Madinah? Di Mekah lah khususnya, tinggal keluarga. Bagi kita yang haji muazzah ni 44 hari. Kalau delay boleh sampai 52 hari. Saya pernah beri rezeki haji 10 hari saja. Saya pernah buat haji 10 hari saja. Tapi masa tu jadi tetamu Raja Arab Saudi. Itu cerita lain pula. Lain, dia punya cara lain lah, segala-galanya lain lah. Melontar pun kalau daripada kemah, saya ingat daripada katil saya melontar. Macam tu, dekat betul tempat melontarnya. Tapi itu 100 tahun sekali peluang tu boleh dapat, tak selalu dapat. Biasa 44 hari, 45 hari, kalau delay pun 52 hari. Kalau orang tabung haji 2 bulan lah, tinggalkan keluarga, tapi sabar. Lepas itu Imam Al-Ghazali pesan, meninggalkan keluarga ni jangan sedih. Apatah lagi kita sekarang dah zaman moden. Oh, ini bukan senang betul. Jarak sekarang ni tidak lagi jadi satu masalah. Orang dah boleh buat live dengan keluarga. Zaman dulu mana ada. Kalau berpisah betul. Tahun 80-an kalau mak bapak kita pergi haji, hantar tu macam hantar pergi meninggal lah. Tak tahu bila jumpa. Baik tu majlis masa tu macam hantar jenazah ya. Dengar azan nangis-nangis keluarga. Lepas tu bila dah hantar masa tu kat Kelana Jaya, hantar tu macam hantar jenazah betul perasaan kita. Macam tak jumpa dah. Lepas pada tu nak kontak tak dapat. Tengok kapal terbang lalu menangis. Tengok kapal terbang menangis. Dah ingat mak duduk Mekah tu. Tak hidup ke tidak dulu ya. Sekarang tak ada masalah. Baru hantar tadi balik ke masjid subuh kan, put datang mesej, mak sampai dah di Jeddah. Sampai dah di Jeddah. Suka tu teknologi sekarang. Jadi jangan sedih, kata Imam Al-Ghazali, sebab musafir ni dia ada kebaikan. Dalam konteks orang buat haji, pertama sekali kebaikan dia dapat tambah ilmu. Dan ini nikmat, tambah ilmu. Nanti tuan-tuan puan-puan, di maktab masing-masing, setiap maktab akan ada kelas pengajian. Kelas fiqh, dia ada ialah bab taharah, bab solat, bab umrah. Jangan ponteng. Jangan ponteng. Pergi bawa pen, bawa kertas, belajar elok-elok. Jadi at least duduk sana 30 hari lebih sebelum pergi Mekah ke Madinah, ataupun dah Madinah dulu masuk Mekah 30 hari lebih, kita isi masa dengan banyak ada kelas pengajian. Banyak, nanti dia ada ceramah, dia ada forum perdana lah, macam-macam lah. Tabung haji atur ataupun package kita atur kan. Mengajilah. Bawa satu buku, buku ni simpan, bawa balik jadi kenangan. Ni buku aku di Mekah ni. Tuliskan nota. Jadi kalau orang tanya, awak dulu mengaji agama di mana? Saya mengaji di Mekah. Wah, mengaji di Mekah. Apa mengaji di maktab? Okey lah, boleh lah tu. Mengaji di Mekah lah tu. Dah boleh jadi imam lah kalau mengaji di Mekah ni. Hebat. Jadi jangan tinggal kelas-kelas pengajian untuk kita nak buat balik, review balik ataupun kaji balik benda lama tinggal Terutama bab taharah. Kerana tuan-tuan akan pakai ihram tempoh hari yang agak lama, start daripada 8 Zulhijjah. Jadi kita kadang macam mana ya kalau buang air terkena pada kain ihramnya, kena masak betul dengan ilmu taharah itu. Yang kedua, kata Imam Ghazali, kebaikan musafir. Yang pertama tadi tambah ilmu, yang kedua tambah rezeki. Percayalah, orang nak pergi musafir, rezeki ni tambah. Saya ingat tuan-tuan perempuan yang nak pergi berangkat ni, saudara mara datang ke rumah, jemaah kita datang, salam bukan salam kosong semua, salam pekidah semua. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah, Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, macam kenduri. Orang suka, nak bersuka orang pergi haji sebab dia nak ambil berkat. Kadang ada orang kampung salam-salam bagi RM5. Kita tak payahlah bagi RM5, dah buatlah belanja apa-apa, dia nak juga barakah. Jadi jangan risau pasal rezeki. Ada setengah orang kaya, dia dah siap bagi duit rial terus, nak 100 rial belanja beli apa-apa. Jangan beli shawarma pula kau hari-hari beli shawarma. Belilah yang boleh jariah sikit untuk aku. Okey Datuk, bagi Datuk. Don't worry, akan tambah rezeki.
Yang ketiga, kita akan hilang duka cita kerana kita akan tambah kawan. Tambah kawan, satu KT dengan kita, satu maktab dengan kita, seronok. Dapat kawan Negeri Sembilan, orang daripada Perak, banyak kawan. Kemudian kita akan tahu budaya orang lain. Mungkin selama ni kita berjalan di negara orang tak lama. Pernah pergi ke London tapi 3 hari gitulah, 4 hari. In London, out Amsterdam gitulah. Orang Melayu mana ada pergi London lama-lama sangat. Tapi kalau borak dengan orang apa, when I was in London, alah 3 hari pergi London. When I was in London, dia nak cerita kenapa? Dia nak cerita traffic light London. When I was in London, berapa lama, berapa tahun kau duduk London? 3 hari. Dia punya sembang. When I was in London, macam duduk sana 5 tahun. Tapi duduk negara Arab ni dia lain. Bagi tuan-tuan ustaz-ustaz yang pernah mengaji tanah Arab, dia dah tak pelik. Dia dah tahu dah PL Arab ni macam mana. Jadi bagi kita, oh macam ni orang Arab. Pergi umrah tak lama berapa hari sangat, tapi pergi haji ni lama. Jadi kita boleh tengok perangai jemaah macam-macam. Nanti tuan-tuan akan tengok, saya masa kita umrah, kita jarang jumpa jemaah daripada Nigeria misalnya. Jemaah Nigeria ni suka. Dia bila musim haji, setiap jemaah daripada negara-negara luar, dia akan berpakaian tradisional negara masing-masing sebagai kemegahan budaya dia. Macam orang Melayu ni semua nak jadi Arab, semua pakai jubah semua. Orang Melayu dia tak nak jadi Melayu, dia di Mekah pakai jubah siang malam. Lantak lah nak jadi Melayu, tak nak. Indonesia kekal dengan songkok dia, dengan apa, pakai scarf dia macam. Orang Melayu nak pakai teluk Belanga pun malu. Dia tak nak jadi Melayu duduk di Mekah. Indonesia dia nak tunjuk dengan songkok dia apa semua. Saya suka kalau tengok jemaah Afrika. Sebab Afrika ni kulit semua serupa. Mana kita tahu orang Mali, orang apa. Jadi dia nak tunjuk dia pakai pakaian dia. Kalau Nigeria ni, dia punya baju warna-warni. Bila dia berjalan ramai-ramai, macam rama-rama. Terbang. Dia suka tengok. Oh, seronok tengok. Suka tengok. Geng-geng Turki pula pakai bus jacket macam bodyguard. Pakai bus jacket warna coklat dia tu. Kopiah lembik. Pakcik-pakcik hidup mancung, makcik-makcik jalan. Suka tengok. Gede-gede orang geng Turki bawa benda. Jemaah Jepun laju jalan bawa Jepun. Suka tengok. Dengar pula orang Turki bercakap, dengar orang Iran bercakap. Oh, kita jadi tahu budaya orang. Nanti tuan-tuan kalau dengar orang Turki dengan orang Iran bercakap, tuan-tuan jangan ketawa pula. Terutama bila dia baca Quran, dia talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Dia orang Turki dengan Iran, dia tak boleh sebut huruf kaf. Kaf dia jadi ce. Jadi bila dia sebut labbaik Allah tu kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik cara cari cala baik innal hamda. Kita nak tergelak. Malah kita nak niat umrah kan, nak tergolek mujur tak golek suka tu. Awak pakai ihram dua lah, jangan main. Sekarang telanjang dalam masjid. Tapi kita kaji, oh macam ni kita jadi seronok. Baik tu kalau jemaah tabligh, dia dah biasa berjalan, dia dah tak pelik, dia dah biasa tengok orang. Kita ni yang jarang-jarang jalan ni. Kemudian yang kelima, kita belajar mengurus. Bagi tuan-tuan yang mengurus masjid, itu bagus pergi Mekah. Orang Arab dia adalah kelemahan-kelemahan dia. Tetapi dalam bab dia menguruskan jemaah ketika musim haji umrah, kita tabik. Kita tabik dia bab tu. Kita nak urus SOP pun belum tentu kita dapat pujian lagi daripada orang. Jemaah maki lagi ada. Dia orang macam mana dia mengurus jemaah yang bukan sedikit. Bayangkanlah tuan-tuan, nak menguruskan 1.6 juta jemaah haji yang datang daripada luar negara Arab. Dulu dia orang urus 2.52 juta jemaah yang melontar di Jamrah saja, di Jamarat. Bukan senang. 2 million manusia, 750,000 orang jemaah. Mereka kena pasti buat haji secara illegal. Dia ada data semua. Ada 300,000 jemaah. Dia boleh bergerak serentak setiap sejam dalam masyair. Nanti tuan-tuan buat haji,
wukuf di Arafah. Selepas kita wukuf, habis mayang maghrib, kita akan bergerak ke Muzdalifah, kutip batu. Tuan-tuan boleh tengok efisien pengurusan dia. Itu bukan tabung haji, itu Saudi punya pengurusan Kementerian Haji dia. Bas ni tak putus, jalan. Patukan. Waktu ada pula bawa air zam-zam, dia begitu menyantuni jemaah. Kita boleh banyak kita belajar dengan mereka. Banyak cara dia menyantuni. Masuk Masjidil Haram pun tuan-tuan tengok nanti apa-apa cara dia air zam-zam. Sekarang ni ada pula air zam-zam yang serve kulu kilim mobile, dia letakkan pada badan. Mereka sentiasa ada inovasi bagaimana nak menyantuni jemaah. Kita pun heran macam mana dia buat ni. Kita tengok lampu dia, mentol dia, tak ada yang terbakar. Ui, macam mana maintenance dia? Agak malaikat jaga agaknya. Kita masjid pun banyak mentol terbakar, bilik air macam disco. Tak tukar-tukar, malaikat tak turun lagi agak. Jadi kita yang mengurus masjid, wow, marvelous. PA system, tuan-tuan pernah dengar humming? Kita malam ni ceramah, berapa mikrofon? 3 dah tukar. Bukan kata kita tak terror, itu kelebihan dia orang. Kita belajar. Dia orang buat live tak pakai telefon, kamera semua keliling. Bahkan nanti kalau tuan-tuan daftar tawakalna, i'tamarna dan tawakalna, daftar saja nama, terus keluar muka tuan-tuan. Masa bila ambil gambar? Gambar tak bila-bila dia ambil, kita pun tak tahu. Bukan gambar masa sampai, kadang umrah 3 tahun dulu. Dia punya database luar biasa sekali. Kita daftar anak Korea tampal lagi, dia dah pakai database. Ini jadi kita belajar.